Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada abangku yang disayangi. Okey, apa khabar semua? So harap dalam musim-musim PKP ni masing-masing duduk kat rumah lah, jangan merayak-rayak. Kan? Jangan kita bawa wabak tu ke tempat lain, Okey. Jadi hari ni cerita Jackson Dinky JS11. Yang ini Jackson ni made in China, kan? So far gitar ni sangat memuaskan hati lah, berbaloi lah kalau beli, kan. Harga dia pun murah bang. Harga dia dalam RM600 lebih. Kalau dekat gedung muzik besar macam Swilly, kan, ada jual ni bang. Kan. Okey, so gitar ni asal dia string action dia agak tinggi, tapi walaupun macam tu dia masih dalam level yang optimum, iaitu 1.5 mm dekat tali satu. Kan. Jadi untuk gitar-gitar super strat macam ni 1.5 tu agak tinggi lah, kan. Agak tinggi juga. Jadi masa owner dia, kan, datang ke kedai saya, saudara Azri daripada Sarjana Impian Kajang. Jadi kita orang cek sama-sama lah, kan. Jadi saya cubalah nak rendahkan string action tu daripada 1.5 mm hingga ke setup yang saya selalu buat lah, iaitu 0.75. Actually bila saya rendahkan tu sampai 1 mm je cukup, dia dah dead note terus. Kan, dia dah mati terus note dia, kan. Dia dah tak boleh rendah lagi dah, kan. Jadi dalam ketinggian 1.5 mm tu, untuk gitar macam ni, dia punya fretboard dia besar, fretboard dia rata, kan. Bila fretboard dia rata tu, bila radius dia besar, tali tinggi, bila kita nak bend string tu, jari tu terperosok dekat tali lain, kan. Macam tak biasa, kan. Jadi alhamdulillah gitar ni lepas saya cek, ada banyak dia punya uneven frets. Macam yang saya ceritakan dalam banyak episod yang lepas, memang masalah uneven frets ni memang lazim lah, memang biasa sangat, kan. Sebab tu kalau gitar yang kita baru beli, memanglah kalau boleh tu kita set up lah sebaiknya, kan. Ada yang kata tak payah set up pun tak apa, kan, kita beli tu memang dah boleh main dah. So actually ramailah yang datang ke kedai ni, dia mengadu masalah. Dia kata saya beli gitar ni mahal tapi buzzing abang. Itu saya tak boleh nak cakap apalah. Jadi bila saya cek tu, masalah dia rata-rata lebih kurang je bang. Masalah dia adalah uneven frets. Lepas tu masalah dia punya tali tune tak confirm, bila kita main tremolo selalu lagi. Lepas tu dia punya intonation tu ada out. Kita pun tak boleh nak salahkan QC sangat, sebab kita tak tahu situasi dia macam mana dekat sana, kan. Dekat kilang tu satu hari tu berapa gitar dia check, kan. Mesin pun kena rehat bang, apatah lagi manusia, kan. Lepas saya postmortem, saya check dia punya level frets tu memang banyak lah yang uneven, kan, especially dekat area sini, kan. Area daripada fret 9 sampai fret 22, kan. Alhamdulillah lah, fret leveling semua saya dah laksanakan dengan sebaiknya. Tapi masa saya buat leveling tu, saya gunakan tools yang paling minimum lah, kan. Sebab dia tak berapa serius sangat, walaupun banyak tetapi dia tak berapa serius sangat, kan. Dia punya obvious dia tu tak terlalu sangat macam gitar-gitar fake. Daripada sudut geometrical dia, kan, so gitar ni memang murah, kan. Ni lah nama dia, gitar original murah. Yang inilah dia yang saya cakap tu. Ini tak, bila saya cakap beli gitar yang original, ada kat yang marah saya, kan. Dia kata apa beli gitar ribu-ribu, buat apa, kan, nak paksa orang beli ribu-ribu, apa ni. Kan. Bukan, inilah gitar original yang murah. Harga dia dalam 600 lebih. Boleh main, dia punya wiring semua cantik. Siap ada shielding lagi, kan. Siap ada shielding. Dia guna shielding pen, kan. Shielding pen ni biasa gitar mahal pun banyak pakai. Lepas tu dia punya tremolo 2 point system, kan. Tremolo 2 point system, 2 humbucker, 1 volume dan 1 tone, kan, tone pot. Okay. So kalau kita tengok dekat headstock dia dekat sini, kan, kita tengok headstock dia, kan, cantik nampak tu, Jackson, kan. Dia tak ada cacat celah pun. Dia ada tuning machine sendiri, Jackson, kan. Tuning machine, actually yang ini dia outsource lah, dia outsource daripada luar. So kilang tu dia outsource daripada kilang OEM yang buat tuning machine ni. Lepas tu dia letak brand dia Jackson, kan. Sebab Jackson dia tak buat tuning machine, dia buat gitar je, kan.
So yang ni dia outsource daripada kilang OEM yang buat tuning mesin. Jadi dia punya tone gitar ni lepas dah dibuat setup, saya main susah nak berhenti bang. Memang best kan. Dia punya neck sedap kan. Tali pun dah rendah, tak buzzing. String action setup yang saya dah achieve untuk gitar ni adalah 0.75 mm. Kan, macam seperti biasalah yang saya buat untuk gitar-gitar lain, Ibanez apa semua kan, LTD, memang saya akan buat setup 0.75 mm. Jadi dia punya bunyi dia bulat, cantik, konsisten. Lepas tu dia punya tone weight dia cukup. So kalau saya tutup delay, bunyi dia konsisten je kan. So kalau kita petik one by one dia punya note dia tu, tone weight tu cukup, kita main sedap lah kan. Kita pun tak payah nak stress sangat kita nak tekan tali tu kan. Jadi bila tali tu dah rendah, dia tak buzzing, kita nak main, kita nak bend string pun feel tu best lah kan. Saya ni tak adalah pandai menyuluh pun kan. Boleh lah sikit-sikit entam kromo kan. So dia punya clean sound. Okay, clean sound untuk bridge pickup. So neck pickup. Banyak jugalah ada sahabat-sahabat yang dekat luar sana, dia PM saya, dia WhatsApp saya kan. Dia tanya, bang saya nak cari gitar yang bawah 1000 yang sound berat. Kan, ramai bang, ramai. Okey, macam ni lah, yang bawah 1000 boleh cari gitar macam ni. Gitar macam ni. Yang ini Jackson JS11. Jackson Dinky JS11. Harga dia dalam 600 lebih je bang. Murah tu. Yang penting dia legal dan original. Nak kata sound berat tu kan, sebenarnya gitar kita tak kisah apa-apa pun asalkan dia ada humbucker. Dia ada pickup humbucker dua ni kan. Jadi pickup humbucker ni pula dia ada yang jenis aktif, dia yang ada jenis pasif. Macam yang ni dia pasif pickup, maknanya dia tak ada bateri. Kalau yang aktif pickup tu dia ada bateri, sebab dalam pickup tu dia ada preamp untuk boostkan lagi sound distortion tu. Kalau nak dengar sound berat dia kan, gitar ni sound dia berat bang. Kalau saya nak main lagu, nak riffing lagu metal memang best kan. Memang best bang. Kalau kita nak main riffing yang laju kan pun okey juga kan. Dia punya, sebab dia punya tali dah rendah, neck dia sedap nipis kan. So kita nak buat pamim tu best.
Kan. Jadi pada sahabat-sahabat yang mungkin lah baru nak berjinak-jinak dengan gitar elektrik, nak cari sound gitar yang berat tapi murah kan, jangan beli yang fake, beli yang macam ni. Kita ada banyak pilihan bang, terlalu banyak sangat dekat luar sana. Kita ada Dean Vendetta, kita ada Ibanez Geo, kita ada LTD M50, kita ada Washburn, kita ada Yamaha Pacifica, kita ada Fernandez, kita ada banyak, terlalu banyak sangat bang. Cuma kita kena rajin bertanya. Jadi daripada kita beli gitar yang tak tentu arah dekat luar tu kan, bila kita main tu tali tinggi, lepas tu fret dia tak betul, ada terangkat sana sini, lepas tu dia punya wiring salah, intonation out kan. Jadi semua tu memerlukan kos repair yang mahal. Jadi why not kita laburkan duit untuk beli gitar macam ni, kan, yang bawah 1000, yang original, yang dibuat oleh dia punya penjenama sendiri kan. So apa salahnya kalau kita beli gitar macam ni kan, tak rugi pun bang. Maknanya kalau kita jual pun sambutan tu okey kan, sebab gitar ni original. Yang saya kesian kat luar sana tu, bila sahabat-sahabat kita yang pakai gitar fake ni kan, bila dia nak jual dekat online tu, dia kena troll teruk kan. Macam saya tengok pun kadang kesian kan. Sebab tu saya cakap dalam episod yang lepas, kita kalau sekali kita pakai gitar fake tu, kita akan jam selama-lamanya. Maksudnya kita nak main tak best, lepas tu kita nak jual kena troll, lepas tu nak repair mahal kan. So apa nak buat lagi? Kita main gitar ni, kita tak boleh terlalu sentap sangat. Ambil benda tu sebagai iktibar. Kita ambil positif je. Maknanya kalau orang tegur kita, maknanya adalah benda yang tak betul tu. Okey, reintonation. Sebagaimana gerak kerja yang wajib dalam setup gitar adalah reintonation. Okey, reintonation ni sangat-sangat penting untuk kita determine posisi note yang betul bila kita tekan note ataupun kita bend. Jadi impact gitar yang intonation dia out kan, maknanya bila kita tuning tu, kita open string indicator tu okey kan, dia neutral. Tapi bila kita tekan dekat fret 12 ataupun sampai atas ni, dia jadi sharp. Kalau dia jadi sharp tu, kita kena tarik sedal tu ke belakang. Kalau kita tekan dia flat, kita tolak dia ke depan, baru dia stable balik kan. Jadi bila kita nak bend tu, kadang-kadang ada yang tak sampai kan. Kita nak bend tu, note tu tak sampai, maknanya kita kena stress. Kita kena stretchkan lagi tu. Jadi macam penat lah kita nak main kan. Sebab kita nak main gitar ni, kita nak happy kan. Kita tak nak stress main gitar ni. Jadi bila katalah 0 point note kat sini kan, jadi bila kita bend tu, note dia tak sampai, baru sampai bawah kan. Jadi untuk sampaikan ke atas tu, kita kena bend kuat sikit. Macam tak best lah kan. Okay, so kita test dia punya intonation untuk tali satu dengan tali 2. Okey, tremolo setup dia. Tremolo setupnya oleh kerana gitar ni dia pakai 2 point system. Dekat sini kan, dia ada 2 pivot start dekat sini. Okey, saya setupkan dia daripada rata macam ni, saya setupkan dia slanting macam ni. Maknanya dia boleh main upside kan. Kita boleh tarik dia ke belakang untuk main vibrato, macam ni. So dia jadi slanting dia jadi macam apa nama ni? Dia jadi slanting macam ni kan. Dia terjongkit sikit. Sebab supaya kita macam 2 point system ni, kita boleh main dive bomb kan.
test dia punya tuning stability. Jadi kalau macam kita nak main upside tu kan, kita main untuk vibrato. Macam ni dia punya setting spring dia kan. Saya setting macam ni. Saya setting spring dia bentuk triangle. Lepas tu dia punya base side tu saya ingat ke atas sikit. Saya tarik dia kuat sikit untuk tujuan balancing bila kita nak main tremolo kan. Sebab dia punya base side ni tali dia besar. Jadi tali besar ni dia anchor kan. So kita kena ada tensioning yang betul. Kita kena ada balance dekat kita kena fokus balancing dekat tali yang besar ni. Sebab tali yang besar ni kalau dia lari, semua lari. Macam bila tali tu dah rendah, dia tak buzzing kan, selesa kita nak main. Jadi kalau macam kita nak main tapping pun sedap lah kan. Kita tekan sikit je kan, sebab dia rapat, dia dah rapat, dia dah optimum tu, kita nak main tu sedap lah kan. Kira jauh beza lah daripada kondisi dia daripada yang asal tu 1.5 kan. Jadi walaupun gitar ni gitar murah kan, gitar murah yang original, ni gitar murah yang original. So far dia punya performance dia memang sangat-sangat berbaloi kalau dibeli lah kan, sangat-sangat berbaloi. Dia punya geometrical dia okey, semua elok kan, semua elok, tak ada apa. Cuma gitar ni dia punya spek dia lah, dia punya spek dia adalah yang paling basic. Macam contoh kalau kita tengok dekat neck belakang ni, dia ada pusar kat belakang ni kan, dia ada pusar dekat belakang ni. Jadi bila spek tu rendah kan, dia gunakan kayu yang bukan daripada grade yang okey, maknanya yang basic, spek yang basic. Jadi kalau kita tengok dekat sini dia ada macam pusar kan, jadi macam tak cantik lah kalau tengok pusar. Jadi kalau macam sahabat-sahabat tengok dekat belakang neck tu, kalau ada U shape macam ni kan, maknanya dia ada jointing kat situ, dia pakai gum kan. Jadi dekat sini adalah weakness point. Jadi kena jaga sikit lah kan. Kalau tuning selalu lari ke, kadang-kadang kita set up okey, tiba-tiba besok tu dia dah buzzing balik. Pasal apa? Pasal dia punya ni lah, dia punya weakness point. Antara satu sebab dia lah dia punya defect dia. Kat sini senang berlaku defect. Okey lah, saya berhenti sampai sini sahaja dulu. Jadi gitar ni pun saya nak hantar kepada owner balik pakai khidmat e-hailing kan, khidmat Grab. Tak tahulah nak pakai Grab ke Lala Move ke, belum confirm lagi. Okey, so jadi sebagai mengakhiri episod kali ni, saya cover lagu daripada kumpulan Rusty Blade, Tiada Lagi Aku, and dinyanyikan oleh kita punya Otai Rock, Papa Yanzin, Papa Yan kan. Okey, so kalau ada salah silap saya minta maaf lah terkucil sana sini sebab saya ni bukan seorang gitaris yang bagus. Okey, semoga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.